الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita melafazkan sebanyak-banyak kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada malam ni, sama-sama dapat kita meneruskan pengajian kitab Bughayatul Tullab pada muka surat yang ke-123, juzuk yang kedua. Pada kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan puasanya orang. Membatalkan puasa tu dengan jima'. Jima' mana? Yang tiada berdosa ia seorang. Dengan jima' pada pihak puasanya. Pada pihak puasanya, mana iktibar puasanya seorang. Seperti jima' orang sakit atau orang musafir dengan niat tarakhus, mana kemudahan syarak. Jima' tu akan istrinya seorang, atau gundiknya seorang, atau dengan zina. Ini apa pada kata dengan niat tarakhus, atau dengan zina sekalipun, kerana dosanya dosa jima', bukan pada sekira-kira puasanya seorang, hanya kerana zina jua. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada wajib kafarah juga, tak wajib bayar denda juga. Sebagaimana yang kita maklum, berbuka puasa Ramadan dengan melakukan persetubuhan, maka dikenakan bayar kafarah. Adapun mereka yang sakit, ataupun mereka yang bermusafir, yang sakit dan yang bermusafir, maklum kita mengetahui pada pengajian yang sebelum ni bahawasanya orang yang sakit diuzurkan, mana boleh berbuka. Orang yang musafir boleh berbuka dengan syarat-syarat yang telah terdahulu. Maka apabila orang sakit, orang yang bermusafir, dia berjima' dengan niat tarakhus, jima' isteri dia, gundik pada hamba dia, ataupun dengan zina, maka tidak dikenakan kafarah. Dosa zina tu lain, dosa melakukan persetubuhan tu lain pula bulan Ramadan.
Dosa zina tu lain pula. Nah, ni dari segi sekira-kira hukum dalam bab puasa ni, baik kena bayar kafarah ataupun tidak, maka tidak kena bayar kafarah bagi mereka yang sakit, yang melakukan persetubuhan, ataupun mereka yang bermusafir, yang harus berbuka, maka dia berbuka dengan melakukan persetubuhan, hukum dia tak kena bayar kafarah. Celah tu jelaslah jijik kalau bab jimak dia memang faham sungguh gitu. Itulah kata musannif rahimahullahu taala, kerana dosanya itu, dosa jimak bukan sekira-kira puasa nyonya seorang, tulis tu, yakni kerana puasa dia boleh berbuka kerana dia musafir. Daripada sekira-kira puasanya, yakni kerana puasa dia itu boleh berbuka kerana dia orang musafir. Itu kan. Hanya kerana zina jua dosa tu dengan sebab berzina sahaja. Tu dalam bab zina tu dosa lah. Tapi dalam bab kena bayar kafarah atau tidak, tak kena kalau dia bermusafir. Kerana orang yang bermusafir, yang mana dia musafir sebelum terbit fajar. Dulu kita mengaji dah, sebelum terbit fajar dia keluar musafir, maka dia harus berbuka puasa. Berbuka tu dengan niat tarakhus, dengan niat kemudahan syarak. Maka kalau dia berbuka dengan berjima, melakukan persetubuhan, tak kiralah persetubuhan halal atau haram, di segi bayar kafarah tidak dikenakan bayar kafarah. Dari segi hukum berzina, itu dosa. Ni. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan puasa nyonya orang, seperti jima orang sakit atau orang musafir akan isterinya atau gundiknya, hambanya, dengan tiada meniat akan tarakhus kemudahan syarak, kerana dosa itu tiada semata-mata kerana puasa, tetapi hanya sanya dosa itu kerana puasa dan serta ketiada niat tarakhus, kerana berbuka bagi kedua nyonya orang musafir, orang sakit dan orang musafir harus. Maka jadilah yang demikian itu tiada meniat akan tarakhus. Maka jadi yang demikian itu kata tiada meniat akan tarakhus, syubhah pada menolakkan kafarah. Sepatutnya dia kena niat tarakhus, niat kemudahan syarak. Berbuka tu dengan sebab tarakhus, maknanya kemudahan syarak, tapi dia tak niat. Walaupun tak niat, kata dia tiada wajib kafarah juga, tak wajib. Gitu. Dan demikian lagi tiada kafarah atas orang zon. Zon ni kuat sengka belah jadi ni. Atau syak 50-50 akan malam, atau akan masuk matahari, masuk tenggelam matahari. Jika jima ia seorang, kemudian selepas jima maka nyata jelas bahawa berlaku jima itu pada siang hari. Ini pun tak bayar kafarah juga. Dia zon atau syak masih malam, ataupun dah tenggelam matahari, mana dah masuk waktu berbuka. Jadi dia berbuka dengan berjima lah, pengantin baru kan. Azizi baru menikah, menikah dua pula tu. Tu. Oh ganah dia. Kuala Kangsar lagi, Selangor lagi. Dua tu. Itu contohnya ni. Jadi bila dia berbuka dengan jima, dia duk zon, dia duk syak, kata masuk waktu dah. Tiba-tiba
baru pukul 6.30, tak masuk waktu tadi, tak masuk waktu lagi. Rupanya yang dia dengar azan tu azan dalam apa, dalam rakaman, bukan azan sungguh. Nah, hak ni tidak kena bayar kafarah. Kerana kafarah itu gugur, ia kafarah sebab syubhah. Dan jika tidak harus bagi nyonya seorang berbuka serta syak akan masuk matahari sekalipun, dari segi kafarah maka tidak dikenakan pembayaran kafarah. Jangan tak dosa kan? Ni kita duk kira bab kafarah. Dalam kita disebut zina dan sebagainya kan? Kita bukan ada cerita bab hukum zina ni, kita ada cerita bab hukum adakah wajib bayar kafarah ataupun tidak wajib. Itu tempat perbahasan dia, kena faham oleh itu kan. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata musannif rahimahullahu taala, dan demikian lagi tiada kafarah atas orang yang makan dengan lupa, maka disangkanya bahawa puasanya itu batal. Sebab makan dengan lupa itu kemudian jima, ia kerana iktikadnya seorang itu bahawa dirinya seorang tiada puasa, maka tiada kafarah atasnya. Nah, gitu. Seorang yang dia makan dengan sengaja. Jadi maklum kita tahu kalau makan dengan sengaja ni batal puasa ke tak? Tak batal. Tapi dia ni jahil. Nah, jahil. Jahil ni mungkin dengan sebab baru masuk Islam ataupun perkampungan dia jauh daripada ulama. Nah, tu baru nak mengaji. Baru jumpa pondok je pun nak mengaji. Tu. Jadi dia pun ingatkan jima' di bulan Ramadan ni. Jima' pula. Makan dengan sengaja, makan dengan terlupa di bulan Ramadan ni batal puasa. Dah dia tak batal puasa kan, dia pun jima' lah isteri dia. Iktikad dia puasa dah batal. Maka pada masalah ni tidak diwajibkan bayar kafarah. Sebab apa? Tu kerana iktikadnya itu bahawa dirinya seorang tiada puasa, maka tiada kafarah atasnya seorang tadi, hanya batal puasanya seorang itu dengan jima', tiada dengan makannya seorang. Hak makan tadi sebab dia makan dia terlupa. Hak dia jima' tadi batal lah puasa dah sebab dia buat dengan sengaja. Tapi dari segi bayar kafarah, wajib dah bayar kafarah? Tak wajib. Sebab apa? Sebab waktu dia jima' tu dia iktikad akan puasa dia tu dah terbatal dengan sebab dia makan tadi. Dia tak tahu kata kalau makan dengan terlupa tidak membatalkan puasa. Jangan buat-buat terlupa. Dengan terlupa, mana bukan sengaja terlupa. Ada sengaja terlupa, buat-buat terlupa kan. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Mas'alatun hazihi mas'alatun, ini satu masalah. Jikalau seorang melihat ia seorang akan bulan Ramadan sendirinya, seorang dirinya, seorang, maka tiada diterima oleh qadi saksinya nyonya seorang, wajiblah atas nyonya seorang puasa. Maka jika dibatalkan puasa dengan jima', wajiblah atasnya seorang kafarah kerana sabit Ramadan pada dirinya seorang. Sebab dia nampak, wali tak nampak. Qadi tak terima akan saksian dia. Dia wajib puasa, tiba-tiba dia berbuka dengan jima'. Itu wajib kena bayar kafarah. Jadi kitab ni dia buat sedikit, dia banyak pendetailan sikit lah berbanding dengan kitab Matla'ul Badrain. Kalau kitab Matla'ul Badrain itu dia cerita seringkas juga, tapi dalam kitab ni dia bahas bab kafarah pun 2-3 live juga. Syahdan ini masuk dah. Jadi dia sebut di kafarah. Apakah dia kafarah jima' di bulan Ramadan? Ada denda dia. Apakah denda dia? Adakah denda dia sembelih kambing?
adakah denda dia kena buat keluar berah. Nah, tengok denda dia apa dia. Syah dan bermula kafarah jima' yang tersebut itu. Tersebut itu mana hukum yang tersebut. Nah, yang kita kata, yang kita dah belajar sebelum ni tadi. Hak jima' di bulan Ramadan kena bayar kafarah. Kemudian dengan huraian dah tadi, seperti kafarah zihar. Zihar menyamakan tubuh badan isteri dengan mahram dia, iaitu bahawa iaitu kafarah, bahawa ia seorang memerdekakan seorang sahya, seorang hamba yang mukmin, yang beriman, yang sejahtera daripada segala aib yang mencederakan kerja nyonya hamba dan usaha nyonya hamba dengan cedera yang nyata. Jadi yang pertama, kafarah yang pertama, dia kena memerdekakan seorang hamba, beli seorang hamba, kemudian dia kena memerdekakan. Jadi kita berada di zaman 2020 ni tak ada hamba lah. Tak ada hamba. Bahkan haram pula memperdagangkan manusia di segi undang-undang antarabangsanya macam tu nah. Jadi tak ada hamba. Itu. Jadi kita baca jugalah sebab disebutlah kita. Kerana maksud daripada merdeka itu sempurnalah hal sahaya itu bagi mengerjakan segala pekerjaan orang merdeka daripada ibadah dan lainnya. Yang tersebut dan yang demikian dan yang demikian itu sempurnalah hal sahaya, tiada hasil melainkan dengan kuasa ia sahaya atas mendiri pada menghasilkan kifayahnya. Baik, itu dalam bab hamba tu. Dia cerita bab hamba je ni. Panjang bab hamba dia cerita. Kita kena langkau bab hamba ni. Kerana apa? Kerana hukum dia sekadar hukum je. Tapi tak ada dah nah, tak ada. Kita ambil pada tu. Maka jika nanti kalau mengaji di Pondok Sungai Bayu ni ada pengajian kita buriah ni. Nanti kalau mengaji tu kita baca apa habis ya. Jadi sekadar kita baca bersempena dengan PKP ni ya. Kita ambil yang untuk kita beramal lah. Ambil pada maka jika daripada atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 dah atas 14 dah. Okey, baik, yang pertama kita tahu dah kafarah dia ialah memerdekakan hamba yang beriman. Itu poin dah. Jadi hamba tu macam mana tu nanti kena mengaji sendirilah dalam kitab. Ini sekadar untuk pengetahuan. Kemudian pula dah tak ada dah. Boleh kata tak ada lah masalah ni. Hamba tak ada, maka kita langkau. Maka jika tiada kuasa ia seorang atas memerdekakan sahya, tiada kuasa tu pada waktu membayar kafarah, dia tak mampu nak memerdekakan sahaya. Ataupun kita zaman ni 2020 ni dah tak ada sahaya, nak cari mana? Seperti tiada diperoleh sahaya yang memadai akan kafarah. Itu pertama. Atau diperolehnya seorang akan hamba, tetapi berkehendak ia sahaya kepadanya, berkehendak ia seorang kepadanya sahaya akan khadam yang patut dengan dia seorang, atau berkehendak ia seorang kepada harganya sahaya akan belanja dirinya seorang dan belanja iyal yang keluarganya seorang, makanan dan pakaian dan tempat kediamannya seorang di dalam setahun itu. Maknanya kalau dah tak mampu nak memerdekakan hamba, sama ada hamba tu yang kita nak buat kafarah tu tak ada ke,
ataupun kita ada hamba tapi kita nak guna hamba tu, ataupun kita nak guna harga dan kita nak jual untuk membelanjakan nafkah anak isteri kita, anak sekolah, nak apa contohnya. Kalaulah tak ada, maka wajiblah atasnya seorang puasa 2 bulan berturut-turut dengan bulan hilali. Dengan bulan hilali, yakni dilihatnya 30 hari atau 29 hari, maka ditambah sehari. Jika pada bulan yang pertama, hendaklah ditambah genapkan 30 daripada bulan yang ketiganya. Maknanya puasa 2 bulan berturut-turut. Tu poin dia. Puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh nak putus. Maknanya kalaulah ada dah nak habis dah 2 bulan ni, kita tahu 60 hari ni, kita tahu hari yang ke-50 dah, tiba-tiba kita tak puasa sehari. Hari yang ke-51 kita tak puasa, maka kena puasa ulang balik satu balik. Sehari lagi nak habis tak puasa, kena ulang balik satu. Jadi ni hukum yang sekarang ni. Maknanya kalau tak mampu nak keluar hamba memang tak ada dah, maka berpindah hukum dia ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu. Maka jika batal puasa itu sehari daripadanya yang 20 itu, batal kan? Jikalau dengan uzur sekalipun, seperti sakit dan safar bermusafir dan menyusu kanak-kanak, ni contoh bagi uzur, dan lupa akan niat pada malam, wajib atasnya seorang memulai puasa 2 bulan yang lain berturut-turut pula. Tak kira lah dia berbuka tu uzur ke tak lah, tak lupa niat ke, maka wajib dia kena ulang balik. Buat 2 bulan balik, ulang balik. Jadi kena ingat lah, bagi mereka yang baru berkahwin, ni pula dahsyat lagi. Kita ada apa, kahwin cara online kan ni, duduk dalam pondok buka handphone tu boleh akad nikah dah. Belah sana tu ada saksi dia lah, ada saksi, ada wali dia. Dia kata sini Kuala Kangsar kan, gitu aja. Muda sini, tapi wali duk Kuala Kangsar, saksi duk sana. Dia kata juru terima, aku terima nikahnya si Fulanah binti si Fulan dengan bagi diriku dengan mas kahwin sebanyak itu. Dalam handphone macam ni. Dahsyat lah ni. Ada pernikahan yang pertama secara online semalam tu dahsyat. Macam ni hukum yang barulah, contemporary. Hukum contemporary. Ada ulama yang mengharuskan macam tu sebab apa? Sebab PKP, perintah kawalan berkurung. Tapi sebenarnya banyak lagi jalan lain dengan cara berwakil pun boleh wakil terima nikah. Kita tak boleh nak pergi sana, nak pergi Kuala Kangsar ke tak boleh, nak pergi Selangor ke tak boleh, wakil orang sana. Itu silap pula dah habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tetapi tiada putus berturut-turutnya itu dengan berbuka ia seorang sebab haid atau nifas, ni dapat, atau gila, atau pitam. Ada pitam satu lagi ada kalimah gugur. Tetapi tiada putus berturut-turutnya itu mualatnya itu dengan berbuka ia seorang sebab haid atau nifas atau gila atau pitam yang berkekalan sehari-hari, kerana segala perkara itu menafikan sah puasanya seorang
dan lagi akan datangnya segala perkara tu tiada dengan ikhtiar. Nah, gitu. Jadi kalaulah dia tak puasa tu dengan sebab apa? Tu kata dia dengan sebab haid ataupun nifas ataupun gila, maka ini tidak putus mualaf. Maka jika tiada kuasa, ia mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab apa? Kerana sangat tua atau sakit yang berkekalan 2 bulan, atau takut bertambah sakitnya, atau sangat keras syahwatnya serangkan wati. Dia jenis sehari 14 kali kena wati. Ini puasa lagu mana? Lagu mana? Jawab maka jika. Yang betulnya maka wajib. Lagu tu Jawab itu maka jika. La'ala sawab. Maka wajib atasnya memberi makanan akan 60 miskin atau 60 fakir daripada ahli zakat. Tiap-tiap seorang daripada mereka itu 1 mud 1 cupak daripada makanan yang memadai pada fitrah, makanan asasi lah. Kalau dia tak mampu dengan sebab dia sangat tua, ataupun sakit yang berkekalan, ataupun takut lebih bertambah mudarat, ataupun nafsu syahwah dia tu kuat, nak wati, nak setubuh, maka seterusnya ialah memberi makan miskin ataupun fakir, dengan tiap-tiap seorang 1 mud 1 cupak daripada makanan yang memadai pada fitrah. Okey, baik. Jadi fahamlah kita bahawasanya kafarah jima yang pertama memerdekakan hamba yang beriman. Kalau tak ada hamba yang beriman, memang tak ada adalah ni, berpindah pada yang kedua, iaitulah berpuasa 2 bulan berturut-turut dengan mualaf betul-betul. Kalau tak mampu dengan sebab tua atau yang disebut tadi, maka memberi makan 60 fakir atau miskin, tiap-tiap seorang 1 mud 1 cupak yang memadai pada fitrah, pada zakat fitrah. Jadi faham tak lah? Jadi tak kena pilih. Dia kata tak apalah, komik yang beri makan tak boleh. Tak mampu baru yang tu. Tak mampu ni kena dapat pengesahan dululah. Nak pergi jumpa doktor, tak boleh awak ni puasa ni Syamil. Awak ni sakit mudarat, ataupun awak ni Syamil syahwah kuah ni, contoh habis. Dan harus bagi nyonya seorang memberi jumlah yang 60 mud itu bagi mereka itu seperti dikatanya bagi mereka itu fakir dan miskin. Ambil olehmu akan 60, maka disertakan niat memberi kafarahnya, maka tiada memadai baginya memberi setengah orang. Beri setengah tak boleh bahkan beri pada 60 fakir miskin. Seorang 1 mud. Beri separuh tak boleh, seorang 1 mud. Dan harus baginya seorang memberi jumlah yang 60 mud itu bagi mereka seperti katanya. Ni baca dah. Maka jika diberi akan fakir atau miskin seorang setengah mud, setengah cupak, seperti diberinya 60 mud itu kepada 120 miskin, tambah tapi mud dikurangkan. Itu. Dengan bersamaan tiada memadai, nak seorang 1 mud. Kalau kata bertambah orang tapi mud berkurangnya, seorang setengah ke suku tak memadai. Dan tiada dibilangkan dia akan setengah dia daripadanya kafarah, melainkan 30 mud jua bagi 60 miskin. 1 orang miskin setengah mud, maka wajib dicukupkan setengah lagi
hingga jadi satu mud seorang. Bagi separuh pula, iaitu 30 mud yang lain. Maka yang diberikan 60 miskin yang lainnya, yang diberi dahulu itu sedekah jua, tiada dibilangkan kafarah. Dia nak seorang 1 mud. Kalau kata beri tak cukup, dia kata sedekah. Dia nak syaratkan seorang 1 mud, seorang itu cukup. Dan tiada boleh dipinta kembali jikalau tiada disebutnya tak akan beri ini kafarahku, dan harus dipintakan kembali jika disebut tak akan beri itu ini kafarahku. Daripada dia ada kalimah yugun, daripada membeli. Daripada pembeli. Itu kata, dan tiada boleh dipinta kembali jikalau tiada disebut nyonya seorang tak kala memberi itu, tak kala memberi ini kafarahku, tak sebut itu. Dan harus dipinta kembali jika disebut tak kala memberi itu ini kafarahku. Dan harus bagi nyonya seorang yang bayar kafarah memberi 2 mud bagi seorang miskin. Ini banyak jatuh. Ni dalam ayat tadi tu ada beberapa kalimah yang jatuh. Panjang juga jatuh. Dia ada hak tambah dan ada hak gugur. Panjang di situ ni. Jadi insyaAllah lah sampai esok pula. Ada kalimah yang gugur itu agak panjang. Boleh kata dekat sebaris lebih. Panjang jatuh. Ayat tu jatuh kat sebaris ni. Jadi cukup sekadar tu, insyaAllah kita sambung esok pula. Dan haruslah ada kalimah jatuh di situ. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.